Sambung balik. Jadi penting. Iman itu sangat-sangat penting. Penting. Itu sebabnya diberikan perumpamaan seperti tiang. Tiang. Kita kena jaga. Kita buat. Kena bina tiang tadi dengan keadaan yang sangat baik. Kukuh. Kemas. Untuk memastikan yang lain-lainnya seperti dinding. Seperti tingkap. Seperti atap yang akan diletak nanti di atas tiang tadi. Rangka-rangka lain menjadi baik disebabkan tiang yang baik. Begitu juga iman. Iman tadi kena baik. Kena kukuh. Kena kemas. Kena cantik kepercayaan dan keyakinan kita terhadap rukun-rukun iman yang disebutkan tadi. Dengan Allah. Keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terhadap malaikat-malaikat Allah, terhadap kitab-kitab Allah, terhadap Nabi dan Rasul, terhadap hari akhirat, qada' dan qadar. Ini kena kemas. Tak boleh sedikit pun. Itu sebabnya dia punya matematik ataupun kira-kira terhadap keimanan ini, dia tak boleh ada 6 rukun iman, dan ke-6 ini mesti tak boleh kurang satu pun. Bila kurang satu, maka akan hancurlah segala keimanan-keimanan yang lain. Kita tak boleh hanya yakin pada Allah, kita yakin pada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab, tetapi kita tak yakin pada Nabi, maka akan ranaplah segala iman tersebut. Segala rukun-rukun iman, tiang-tiang tadi akan ranap, bangunan akan hancur. Dia tak ada kita kira 6 tolak 1 tinggal 5, tak. 6 tolak 1, matematik dalam keimanan dan keyakinan ini, dia tak ada 6 tolak 1 tinggal 5. Tetapi matematik dalam iman, dalam keyakinan, dalam i'tikad, akidah, dia punya kira-kira dia, bila 6 tolak 1 akan hancur, kosong terus, zero. Akan hancur segala-galanya. Itu sebabnya kena pastikan ke-6 rukun ini kita kena belajar, faham betul-betul dan tanam pasakkan dalam diri kita, dalam akidah kita, kepercayaan pegangan kita, supaya dia benar-benar kemas. Dan kekemasan dan keteguhan iman tersebut akan membawa keteguhan dalam segala aspek-aspek yang mengikut lagi, seperti ibadah, seperti muamalah, munakahat. Kehidupan seharian kita akan menjadi cantik disebabkan iman yang baik. Jadi itulah satu hadis Nabi SAW yang didatangkan sebagai muqaddimah, memberikan pengenalan kepada kita tentang iman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi huraian kat tepi. Al-iman. Syekh sambung lagi. Iman artinya percaya akan adanya Tuhan dan membenarkan sekalian barang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan iman? Iman iaitu percaya akannya ada Allah dan membenarkan sekalian perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua teras. Di sini Syekh menyebutkan dua teras yang menjadi pembahasan tentang iman, ataupun yang menjadi ta'rif ataupun pengenalan iman. Apa yang dikatakan iman? Iman kita kena yakin betul-betul bahawa adanya Allah. Yakin betul-betul Allah itu ada. Itu sebabnya dalam suratul Fatihah, setelah Allah Ta'ala sebut ataupun Allah Ta'ala mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian itu bagi Allah. Siapa Allah? Rabb. Siapa Allah? Rabb. Rabb ni apa? Rabb ini dengan makna Tuhan. Rabb dengan makna pentadbir. Rabb ini dengan makna pengurus. Rabb. Allah nak gambarkan segala puji-pujian bagi Allah. Lalu Allah memperkenalkan siapa Allah ini. Allah adalah Rabb, Tuhan, pentadbir, pengurus. Pengurus apa? Pentadbir apa? Tuhan apa? Al-Alamin. Tuhan, pentadbir, pengurus, Al-Alamin, alam semesta. Apa makna alam semesta? Al-Alamin. Al-Alamin ni dengan makna masiwallah, iaitu sesuatu perkara selain daripada Allah. Suatu perkara selain daripada Allah itu alam, dipanggil alam. Setiap sesuatu perkara selain daripada Allah itu dipanggil alam. Allah.
Allah. Maka selain daripada Allah, malaikat, manusia, angin, batu, pokok, udara, ayam, itik yang berada di 7 petala langit, 7 petala bumi, dan semuanya yang ada, baik yang sama ada kita tahu, yang kita tak tahu. Maknanya selain daripada Allah. Allah, selain daripada Allah, itu termasuk al-alamin ataupun dipanggil alam. Ataupun diberikan erti dalam tafsir masiwallah, suatu perkara selain daripada Allah dipanggil alamin ataupun alam. Maka dipanggil makhluk, dipanggil juga dalam kitab yang lain sebut makhluk, ataupun dipanggil juga hadis, sesuatu yang baharu, yang bertukar-tukar, yang berubah-ubah. Jadi kita kena yakin bahawa Allah itu Esa, Allah itu Tuhan, Allah itu Rabb, Allah yang takbir alam ini. Segala apa yang berlaku semuanya dalam ketetapan Allah, dengan keizinan Allah. Takkan berlaku sesuatu perkara kecuali dengan izin Allah. Sampai disebut oleh para ulama dalam kitab akidah bahawa sampai tahap bulu mata. Bulu mata kita ni pun dia akan jatuhnya bulu mata tadi dengan izin Allah. Dia nak jatuh tu pun, bulu mata ni nak jatuh, dia jatuh dengan izin Allah. Kalau bulu mata yang jatuh ni pun dengan izin Allah, apatah lagi sesuatu perkara yang lain, yang lebih besar. Hari ni kita jalan jatuh, dan apa yang berlaku pada kita 3 minggu ni, kita didatangi oleh virus COVID. Itu pun makhluk, dan makhluk Allah yang jadikan. Allah khaliq, Allah itu khaliq. Apa makna khaliq? Iaitu yang menjadikan. Makhluk yang dijadikan, khaliq yang menjadikan, makhluk yang dijadikan. Makhluk yang dijadikan, isim maf'ul. Khaliq isim fa'il. Jadi kita ni makhluk. Virus COVID tu pun makhluk. Dia datang. Siapa datang? Virus tadi datang. Siapa yang mendatangkan? Yang mendatangkan virus itu Allah. Allah yang datangkan. Walaupun mungkin kita ada dengar, kita tahu bahawa mulut-mulut yang menyatakan bahawa virus ni semuanya kerja-kerja, ada pihak-pihak yang mencipta, yang mereka mencipta mereka virus ni untuk membuat ketakutan dalam dunia ni, ataupun ada peperangan saraf dan sebagainya, wallahu taala alam. Tapi makhluk ataupun manusia ini, walaupun lahiriah dia nampak, dia buat, tetapi hakikatnya dengan izin Allah. Contohnya apa? Contohnya mak kita. Mak kita masak nasi goreng pagi ni. Mak kita masak nasi goreng hari ni, nak buat sarapan. Jadi mak nampak mak masak nasi goreng. Mak masak nasi, lepas tu mak keluarkan sayur, mak buat dia punya perabah-perabah dia. Lepas tu dia masak nasi goreng, letak sotong, letak udang, macam-macam. Sedap tak? Sedap. Lahiriah kita nampak mak buat nasi goreng, mak yang masak nasi goreng, tetapi hakikatnya Allah yang menjadikan nasi goreng. Di mana Allah Ta'ala jadikan? Allah gerakkan hati mak. Lepas tu Allah Ta'ala gerak, pagi ni Allah Ta'ala gerakkan hati mak untuk masak nasi goreng. Lalu Allah Ta'ala berikan kudrah, kekuatan pada mak untuk bangun, untuk berjalan. Kehendak, ada iradah untuk buat nasi goreng tadi. Lepas tu mak pun buat. Lepas mak buat, selesai buat, mak hidang nasi goreng tadi. Lalu Allah Ta'ala izinkan kita makan. Kita makan. Lalu yang memberi rasa nasi goreng tadi sedap tak sedap? Allah. Walaupun lahiriah nampak mak bawa, mak yang buat, mak yang masak. Tapi hakikatnya Allah yang gerakkan mak dengan izin Allah SWT. Lalu yang memberi sedap pula kat tekak kita ni. Tekak kita ni rasa sedap tak sedap. Maka yang memberi sedap tadi adalah Allah. Yang memberi tak sedap juga adalah Allah. Sampailah masuk dalam perut, yang memberi kenyang kita adalah Allah. Walaupun usaha-usaha kita, tetapi hakikatnya segala-gala daripada Allah. Itu sebabnya kita kena letak pergantungan harap kita senantiasa hanya semata-mata Allah. Usaha penting tak? Usaha penting. Usaha ni sangat penting. Itu sebabnya salah satu tafsiran daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau juga kami memohon pertolongan. Ayat ni di antara tafsirannya ulama menyatakan bahawa Allah Subhanahu taala
nak mengajar kepada kita supaya kita tu ada usaha. Iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami meminta memohon pertolongan. Iyyaka na'budu itu dengan makna usaha, wa iyyaka nasta'in itu dengan makna meminta mohon pertolongan, dalam arti kata bertawakal, berdoa, meletakkan pergantungan harap pada Allah. Usaha. Kena usaha, tapi usaha tu hakikat pun Allah yang gerakkan. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan, Allah Ta'ala tak izinkan, maka usaha tadi tak akan berlaku. Usaha, tapi perlu habis, sehabis-habis usaha. Lepas usaha, bertawakal, berdoa pada Allah Subhanahu Ta'ala, menyerahkan apa yang telah kita usahakan. Mak tadi, dia berusaha masak nasi goreng. Tapi dalam masa yang sama, lepas dia masak nasi goreng tadi, diserah kepada Allah. Untuk Allah Ta'ala izinkan nasi goreng tadi dapat dibuat dan juga sedap dimakan, diterima oleh orang yang makan tadi. Tawakal betul-betul pada Allah. Begitu juga dalam kita menangani tentang COVID ini. Bukan bermakna, Allah Ta'ala nak datangkan COVID tu nak kena-kena. Tak nak kena, tak kena juga. Pemahaman yang salah terhadap kata-kata Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Betul, segala-galanya itu daripada Allah. Segala-galanya itu datang daripada Allah. Allah Ta'ala nak jadi. Allah Ta'ala tak nak jadi, tak akan jadi. Tapi walaupun sedemikian, Allah Ta'ala berikan kita sedikit usaha untuk kita melaksanakan ataupun mengelak. Tentang masalah COVID ni, Allah Ta'ala datangkan betul. Kalau kita nak kena, kena juga. Kalau tak nak kena, Allah Ta'ala kata tak kena juga. Walaupun peganglah seluruh badan COVID tu duduk atas badan kita. Tapi kalau Allah Ta'ala kata tak kena juga. Tapi kalau kita ngelak, tapi kena juga. Semua balik pada Allah. Tapi Allah Ta'ala suruh kita usaha, sehabis-habis usaha. Macam contoh mak masak nasi goreng tadi. Mak dah masak nasi goreng, tapi Allah Ta'ala kata pagi ni tak makan nasi goreng. Akhirnya nasi goreng tadi jatuh, habis semua, tak boleh nak dimakan. Maknanya dah habis-habis usaha, tak dapat juga makan. Maka ketika itu memanglah ketetapan Allah bahawa pagi ni memang kita tak boleh makan nasi goreng, kena makan roti. Itu ketetapan. Maknanya itu dah memang ketetapan Allah. Tapi kalau awal-awal lagi, abah minta mak masak nasi goreng, yang masak nasi goreng. Lepas tu mak pun kata, kita makan roti lah. Lepas tu abah kata masak nasi goreng. Lepas tu mak kata, dah Allah Ta'ala tetapkan kita ni tak makan nasi goreng pagi ni. Maka kita ketika itu tak boleh kita kata ataupun sandarkan perbuatan kita tadi disebabkan kita awal-awal tak ada usaha. Kita kata Allah Ta'ala dah tetapkan. Tak, salah. Dia mesti usaha. Sehabis-habis usaha. Jadi begitu juga kita dalam menangani COVID ni, kena sehabis-habis usaha. Jangan keluar rumah, tak keluar rumah. Jangan kita duduk berhimpun, tak berhimpun, duduk dalam rumah. Kita usaha. Tapi kalau dah habis usaha ni, Allah Ta'ala kata kena juga. Mana di situlah ketetapan Allah untuk kita kena. Tapi kalau katalah kita duduk luar, kerajaan dah beri ketetapan kita jangan keluar, kita keluar, degil, kepala batu, kepala kerah. Kepala kerah. Maka ketika itu bila kena, kita tak boleh nak salahkan Allah. Ni ketetapan Allah, aku kena. Tak. Ni akidah yang salah. Akidah yang benar ialah sehabis-habis usaha. Lalu kalau kena juga, terlaksana juga, itulah ketetapan Allah. Ini dia yang perlu kita yakin. Betul-betul tanam dan pasakkan dalam diri kita tentang keyakinan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan membenarkan sekalian barang yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kenapa? Setiap apa yang didatangkan oleh Nabi, baik daripada ketetapan Nabi, baik daripada perbuatan Nabi, baik daripada lisan Nabi, baik daripada kehidupan Nabi, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni takkan buat sesuatu perkara kecuali dia adalah wahyu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini tidak akan menuturkan sesuatu perkara dengan hawa nafsu, kecuali tuturan Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia. Baik daripada ketetapan Nabi, perbuatan Nabi, lisan Nabi, kehidupan Nabi, semuanya adalah wahyu daripada Allah SWT. Walaupun mungkin kita nampak tak baik, tapi ada pengajaran yang ingin disampaikan oleh Allah SWT. Macam contoh, kita lihat apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Satu hari Nabi solat. Nabi solat. Sampai 2 rakaat Nabi solat, Nabi bersalam. Lalu sahabat datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ya Rasulullah, kau solat apa Rasulullah? 2 rakaat ni Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bingkas bangun, terus sambung lagi 2 rakaat. Selesai solat tadi, baru Rasulullah jawab, aku solat
suhur. Tu nampak kan, nak menggambarkan Nabi lupa. Tapi hakikat sebenar, Allah Ta'ala nak mengajar pada kita bagaimana bila tika mana kita lupa. Sampai beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi mana tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat, maka tak perlu kita ulang. Cukup hanya dengan kita bangkit, bangun, sambung balik dan kita sujud sahwi. Ini syariat. Itu sebabnya apa yang dibuat oleh Nabi, baik sama ada ketetapan, perbuatan ataupun lisan ataupun kehidupan yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilaksanakan oleh Nabi adalah wahyu daripada Allah, dan juga wajib kita mengimani, membenarkan, mengikuti perbuatan Nabi. Cuma dalam keadaan ketika itu ada perbuatan yang disyariatkan oleh Allah SWT ke atas Nabi, syariatnya untuk Nabi sahaja semata-mata. Contohnya isteri Nabi 10, 11. Jangan kita ikut pula, itu hanya semata-mata syariat untuk Nabi. Kita isteri 4 aja, tak boleh lebih. Tu pun kalau boleh, mampu 4, 2 pun takut. Ni apatah lagi nak 3, nak 4. Nak bicara tentang 10. Jadi itulah, jangan pula buat alasan Nabi 10, Nabi 11, isteri dia kita pun 11. Jadi jangan. Ada syariat Nabi ni, ada syariat untuk khas untuk Nabi, ada syariat untuk Nabi dan umat dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh kita bincang sebentar nanti dengan apa yang kita telah bahaskan tadi. Jadi insyaAllah itulah sikit sebanyak dapat kita Ustaz kongsikan pada bab iman ataupun membicarakan tentang akidah pada pertemuan kita pada kali ini, memakai kitab Zadul Muta'alim. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.